Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam kelas perniagaan tingkatan 5. Hari ini kita masih lagi membincangkan tentang bab 1 pengurusan sumber manusia di bawah tajuk yang terakhir subtopik 1.7 sistem penggajian bagi sesebuah organisasi. Murid-murid, ini ialah isi kandungan dalam buku teks 1.7 sistem penggajian bagi sesebuah organisasi, ada pada muka surat 26 dalam buku teks. Diharapkan anda semua telah bersedia untuk belajar dan ada buku teks serta buku catatan masing-masing. Berdasarkan di SKP, diharapkan pada akhir pembelajaran murid akan dapat mencadangkan idea baru bagi suatu sistem penggajian berpandukan struktur organisasi yang dibina. 1.7 Sistem penggajian bagi sesebuah organisasi. Apa itu yang dikatakan sebagai gaji? Gaji ialah bayaran secara tetap yang dibayar oleh majikan kepada pekerja yang menyumbang tenaga dalam sesebuah organisasi. Gaji ni ialah bayaran yang secara tetap. Maksudnya memang akan dapat yang dibayar oleh majikan. Majikan ni maksudnya dalam arti kata lain kita panggil dia bos kepada pekerja yang telah menyumbang tenaga. Maksudnya pekerja yang telah bekerja dalam sesebuah syarikat. Okey, apa pula yang dikatakan sebagai penggajian? Penggajian merujuk kepada semua urusan yang berkaitan dengan gaji pekerja. Maksudnya tentang gaji pekerja, dia punya bonus, itu semua dipanggil sistem penggajian. Apakah tujuan penggajian ini? Tujuan penggajian yang pertama adalah untuk menarik pekerja berkhidmat dalam organisasi. Tujuannya adalah yang pertama kita buat sistem penggajian ni adalah untuk tarik minat pekerja-pekerja di luar sana supaya bekerja dengan syarikat kita. Yang kedua, untuk mengekalkan pekerja yang berpengalaman. Apabila pekerja tu dah bekerja dengan kita, dia dah berpengalaman, dia dah semakin mahir dalam sebuah syarikat kita, maka kita perlu kekalkan pekerja tersebut. Dan yang ketiga, untuk memotivasikan pekerja. Perlunya ada sistem penggajian yang menarik supaya pekerja akan rasa motivasi, lagi bersemangat untuk bekerja. Jadi ada 3 tujuan penggajian, iaitu yang pertama untuk menarik pekerja, yang kedua untuk mengekalkan pekerja dan yang ketiga untuk memotivasikan pekerja. Penggajian melibatkan 2 komponen, iaitu yang pertama ialah gaji dan juga faedah. Maksudnya di sini apabila kita bekerja dalam sesebuah organisasi, ada 2 komponen yang kita akan dapat, iaitu pertama kita akan dapat gaji dan yang kedua kita akan dapat faedah bekerja dalam sesebuah organisasi itu. Dan gaji terdiri daripada gaji asas, upah dan juga allowance. Manakala faedah-faedah yang kita akan dapat, ini adalah contoh-contoh faedah yang kita akan dapat dalam sesebuah organisasi. Bukan semua kita akan dapat, tetapi bergantung kepada organisasi itu menawarkan faedah apa. Dan ini adalah contoh-contoh faedah yang diterima dalam sesebuah organisasi, iaitu caruman perkeso, caruman KWSP, komisen, pinjaman kewangan, bonus tunai, beasiswa pendidikan, insurans berkelompok, kemudahan perubatan, kemudahan cuti, tempat penjagaan anak, kemudahan keselamatan dan kemudahan penginapan. Kita lihat komponen yang pertama dalam sistem penggajian, iaitu gaji. Ada 3 jenis bentuk gaji kepada pekerja, iaitu yang pertama gaji asas, yang kedua ialah upah, yang ketiga ialah allowance. Okey, macam mana nak ingat? Gua, awak boleh ingat gua gaji asas G, upah U dan juga allowance E. Apa itu yang dikatakan sebagai gaji asas? Gaji asas ialah gaji yang diterima oleh pekerja tanpa melibatkan sebarang bayaran tambahan seperti allowance, bonus, komisen dan lain-lain. Maksudnya gaji yang asas, yang orang sebut gaji pokok, belum tambah apa-apa, belum tambah allowance, belum tambah bonus, itu kita panggil dia sebagai gaji asas. Dibayar mengikut perjanjian pekerjaan yang telah dibuat antara pihak majikan dan pekerja. Maksudnya gaji asas ni sebagaimana yang dijanjikan masa kita mula-mula bekerja tu, apa yang majikan janjikan, gaji pokok awak sekian-sekian. Yang kedua ialah upah. Upah merupakan bayaran yang dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam bekerja atau mengikut hari bekerja. Maksudnya upah ni dia boleh berubah sebab dia berdasarkan tempoh jam bekerja. Contohnya, katalah 1 jam
Majikan kata 1 jam kamu bekerja, kamu dibayar RM5. Sekiranya satu hari tu kita bekerja dalam tempoh lebih kurang 8 jam, RM5 kali dengan 8 jam bekerja, kita akan dibayar RM40. Ataupun mengikut hari bekerja. Maksudnya majikan kata satu hari awak bekerja dibayar RM30. Itu ialah dipanggil sebagai upah. Manakala allowance pula ialah bayaran tambahan, ditambah bayaran tambahan yang akan dibayar oleh majikan kepada pekerja. Pemberian allowance bergantung kepada jenis jawatan yang disandang. Maksudnya bayaran tambahan ni, maksud allowance ni tak semestinya semua orang ada, tetapi dia bergantung kepada diberi oleh majikan tu bergantung kepada jenis jawatan yang disandang, dan biasanya lagi tinggi jawatan yang disandang maka lebih besarlah allowance yang diterima. Murid-murid, ini ialah contoh slip gaji yang cikgu ambil daripada internet. Kalau kita perhatikan di sini, ditulis gaji pokok 3797.94. Ini belum ditambah apa-apa bayaran tambahan. Ini ialah disebut sebagai gaji pokok, iaitu gaji asas. Kemudian yang bawah ini imbuhan tetap perumahan, imbuhan khidmat awam dan bantuan sara hidup, ini semua dipanggil sebagai allowance. Dan apabila semua ini dicampurkan, barulah dipanggil sebagai gaji kasar. Murid-murid, mari kita lihat komponen kedua dalam sistem penggajian, iaitu faedah. Terdapat 12 contoh faedah yang ditawarkan dalam sesebuah organisasi. Mari kita lihat satu persatu. Faedah yang pertama, yang ni wajib bagi semua organisasi, iaitu caruman KWSP atau kita sebut EPF. Ordinan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP 1955 mewajibkan caruman dibuat oleh majikan 12% dan pekerja 11% setiap bulan. Apa tu buat caruman tu? Caruman tu ialah buat bayaran tetap kepada sesuatu kumpulan wang ataupun syarikat. Maksudnya majikan dan pekerja ni telah diwajibkan untuk mencarum, untuk buat bayaran bulanan yang tetap pada kadar yang ditetapkan setiap bulan. Sekurang-kurangnya pekerja tu akan ada sedikit simpanan dan mencarum di kumpulan wang simpanan pekerja. Ini logo KWSP. Faedah yang kedua ialah caruman perkeso. Yang ni pun wajib juga. Akta Keselamatan Sosial Perkeso 1969 mewajibkan pihak majikan mengambil insurans pampasan pekerja, iaitu caruman majikan 1.25% dan pekerja 0.5% daripada gaji bulanan pekerja untuk melindungi majikan daripada tuntutan pekerjanya. Kiranya perkeso ni macam insurans lah. Kalau macam pekerja tu dia mungkin semasa dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja ataupun semasa di tempat kerja berlaku perkara yang tidak diingini, kemalangan dan sebagainya, maka pekerja ini layak untuk diberi pampasan. Jadi dia boleh buat tuntutan daripada perkeso atas apa keilatan, cacat ataupun kecederaan yang dialami semasa bekerja tersebut. Faedah yang ketiga yang biasanya ditawarkan dalam sesebuah organisasi ialah komisen. Komisen ialah ganjaran yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam aktiviti jualan, dan jumlah komisen biasanya bergantung kepada jumlah jualan yang dilakukan oleh pekerja. Maksudnya di sini kalau pekerja tu dia lebih banyak buat jualan, maka lebih banyaklah komisen yang akan diterima, dan ini akan dapat memotivasikan pekerja untuk bekerja dengan lebih gigih lagi supaya dapat meningkatkan jualan, dan secara tidak langsung dia akan dapat lebih banyak komisen. Faedah yang keempat ialah pinjaman kewangan. Pinjaman kewangan adalah faedah yang disediakan oleh perniagaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Maksudnya di sini, kalau seseorang pekerja itu mengalami masalah kewangan, maka dia mungkin boleh buat pinjaman daripada syarikat di mana dia bekerja. Jadi apabila organisasi itu memberi pinjam kepada pekerja tersebut, pekerja pun akan rasa lebih seronok bekerja di syarikat tu kerana dia tak perlu buat pinjaman daripada mana-mana institusi kewangan ataupun bank. Seterusnya, faedah yang kelima ialah bonus tunai. Bonus tunai ialah penghargaan yang dibayar secara tunai kepada pekerja pada akhir tempoh berdasarkan prestasi perniagaan. Dia biasanya akan diberi pada akhir tahun ke ataupun pada akhir satu tempoh yang ditetapkan pada masa syarikat tutup akaun dan sebagainya, dan telah dikenal pasti bahawa syarikat tersebut
mendapat keuntungan yang banyak, bergantung pada prestasi syarikat pada masa itu. Jika prestasi syarikat meningkat banyak dan kemudian untung pun banyak, maka biasanya pekerja akan diberi bonus tunai yang banyak juga. Jadi ini akan dapat memotivasikan pekerja untuk bekerja lebih kuat lagi supaya mereka dapat meningkatkan keuntungan syarikat dan mereka juga akan mendapat bonus. Seterusnya, faedah yang keenam ialah beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan ialah bantuan kewangan kepada pekerja untuk melanjutkan pelajaran dan latihan. Maksudnya sesebuah organisasi itu mungkin boleh beri bantuan dari sudut kewangan untuk pekerja itu melanjutkan pelajaran supaya dia dapat meningkatkan ilmu dan kemahiran, supaya pekerja itu akan dapat memperoleh ilmu yang baru ataupun meningkatkan kemahirannya, dan kemahiran itu digunakan dalam organisasi supaya lebih berdaya maju. Faedah yang ketujuh ialah insurans berkelompok. Majikan akan membayar premium kepada syarikat insurans untuk melindungi majikan dan pekerja apabila berlaku risiko semasa bekerja. Justru sekiranya ada berlaku kemalangan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini, jadi pekerja ini akan dapat pampasan, iaitu wang yang diterima sebagai ganti rugi. Insurans berkelompok ni dia sedikit berbeza daripada perkeso sebab apa? Pertama, perkeso tu biasanya syarikat, mana-mana syarikat wajib untuk ambil perkeso. Tetapi insurans ini tak wajib, tak semua syarikat ambil. Dan satu lagi perbezaan, perkeso tu nilainya rendah sedikit perlindungannya. Jadi kalau sesebuah syarikat tu dia nak perlindungan yang lebih tinggi, dapat pampasan yang lebih banyak, maka biasanya dia akan ambil insurans berkelompok. Seterusnya, faedah yang ke-8 ialah kemudahan perubatan. Faedah perubatan dan penjagaan kesihatan dibiayai oleh majikan. Ini adalah salah satu lagi faedah yang boleh diberikan oleh majikan kepada pekerja, di mana majikan akan menanggung segala kos perubatan pekerja. Contohnya, kalau macam pekerja itu sakit, dia pergi klinik panel. Klinik panel tu ialah klinik panel syarikat tersebut, maka dia tidak perlu pekerja tidak perlu buat bayaran. Semuanya akan ditanggung oleh majikan. Termasuklah ada setengahnya termasuk ahli keluarga pekerja itu sendiri juga rawatannya akan ditanggung oleh pihak majikan. Seterusnya, faedah yang ke-9 ialah kemudahan cuti. Kemudahan cuti ini akan diberikan kepada pekerja mengikut tahun perkhidmatan, merangkumi cuti tahunan, cuti sakit, cuti rehat, cuti bersalin dan sebagainya. Contohnya kalau kita baru bekerja dalam setahun, mungkin cuti yang diperuntukkan kepada kita hanyalah 10 hari setahun. Berbanding dengan orang yang mungkin telah kerja atau berkhidmat lama di sesebuah organisasi itu, mungkin cutinya akan lebih banyak. Mungkin setahun tu cuti tahunannya ialah 30 hari setahun. Sebab kemudahan cuti ini akan diberi mengikut tahun perkhidmatan kita bekerja. Seterusnya, faedah yang ke-10 yang majikan boleh sediakan ialah tempat penjagaan anak-anak. Kemudahan penjagaan anak-anak di tempat kerja yang disediakan oleh majikan. Tempat ini biasanya kita sebut nursery. Tak semua tempat ataupun syarikat mampu untuk menyediakan kemudahan ini. Kelebihan ataupun faedah untuk menyediakan kemudahan ini kepada pekerja ialah pekerja akan lebih sebenarnya senang hati kerana dapat bekerja dengan bersungguh-sungguh dan aman kerana rasa selamat anak-anak telah ada tempat untuk ditinggalkan dan ada orang yang menjaganya. Seterusnya, faedah yang ke-11 yang boleh disediakan oleh organisasi ialah kemudahan keselamatan. Penyediaan alat keselamatan dan persekitaran kerja yang selamat disediakan supaya pekerja tidak terdedah kepada sebarang risiko. Contohnya, pekerja di tapak pembinaan disediakan oleh majikannya pakaian, kasut dan topi keselamatan yang sesuai dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Contoh lain macam masa musim PKP ataupun musim COVID-19 ni, ada setengah syarikat dia akan menyediakan pelitup muka untuk pekerjanya. Sebelum pekerja melaksanakan tugas, dia dah serahkan seorang satu pelitup muka setiap hari. Itu juga antara kemudahan keselamatan yang disediakan oleh pekerja. Dan majikan juga bertanggungjawab untuk pastikan tempat kerja itu selamat, tidak memudaratkan pekerja.
Akhir sekali, faedah yang ke-12 ialah organisasi boleh sediakan kemudahan penginapan iaitu tempat tinggal disediakan oleh majikan kepada pekerja. Majikan boleh sediakan tempat tinggal sama ada berupa rumah sewa ataupun asrama untuk pekerja. Justru bagi pekerja yang tidak ada tempat tinggal, mereka tak perlu risau untuk menyewa rumah ataupun mencari tempat tinggal yang sesuai atau yang paling dekat dengan tempat kerja kerana kemudahan penginapan telah disediakan oleh pihak majikan. Murid-murid, seterusnya kita nak tengok faktor-faktor penentu sistem penggajian. Maksudnya apa perkara-perkara yang menentukan gaji di sesuatu organisasi itu. Yang pertama, kemampuan organisasi. Yang kedua, bentuk dan jenis tugas. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan kerajaan. Yang keempat, ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Yang kelima, permintaan dan penawaran buruh. Dan yang keenam, faktor lokasi. Ada 6 faktor penentu sistem penggajian. Macam mana nak ingat? Ingat perkataan mampu bentuk, undang-undang, ganjaran, minta lokasi. Ini adalah cluenya. Faktor yang pertama yang menentukan sistem penggajian ialah kemampuan organisasi. Organisasi yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh akan memberi banyak ganjaran kepada pekerja. Logiknya, kalau syarikat tu dia besar dan dia dah kukuh, dah lama bertapak dalam industri, sesebuah industri tu, maka dia telah mempunyai kedudukan kewangan yang baik dan dia akan memberi ganjaran yang lebih banyak kepada pekerja. Itu yang dikatakan sebagai kemampuan organisasi. Yang kedua, bentuk dan jenis tugas. Pekerja yang menjalankan tanggungjawab yang besar akan diberi ganjaran yang lebih tinggi. Secara asasnya, lebih besar jawatan yang disandang, besar tanggungjawab, maka besarlah gaji yang diterima. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan kerajaan. Pihak kerajaan dia berkuasa menentukan kadar ganjaran minimum paling sikit yang perlu diberikan oleh sesebuah organisasi. Contohnya kerajaan dah tetapkan dah kalau bekerja dalam industri ni, gaji minimum yang patut pekerja tu terima contohnya mestilah RM1000 contohnya. Jadi sesebuah organisasi tu dia tak boleh letak gaji lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh kerajaan. Seterusnya, faktor yang keempat yang menentukan sistem penggajian ialah ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Bagi mengelakkan pekerja daripada berhenti, majikan akan memberi ganjaran yang setara, sama ataupun lebih tinggi berbanding dengan ganjaran yang diberi oleh pesaing. Daripada syarikat lain, syarikat lain bayar berapa, biasanya sesebuah organisasi itu sanggup bayar lebih ataupun sama dengan syarikat yang lain. Tujuannya apa? Supaya dapat mengekalkan pekerja. Skim ganjaran yang menarik akan memotivasi dan mengekalkan pekerja untuk berkhidmat dengan syarikat dan mengelakkan masalah pusing ganti pekerja. Maksudnya kalau kita bayar pekerja kita dengan gaji yang menarik, kita dapat mengelakkan pekerja kita daripada berhenti dan dia akan terus kekal bekerja dengan organisasi kita, dan apabila pekerja itu kekal, maka kita dapat mengelakkan masalah pusing ganti tukar pekerja. Sebab kalau pekerja ni kita ambil lagi yang baru, kadang-kadang kita perlu melatih pekerja baru dan ini memerlukan masa dan ini juga akan meningkatkan kos sebenarnya. Yang kelima, permintaan dan penawaran buruh. Permintaan dan penawaran buruh akan menentukan kadar upah di pasaran. Maksudnya kalau dekat pasaran pekerja tak ramai tetapi syarikat memerlukan ramai pekerja. Kat sini syarikat akan sanggup bayar tinggi untuk pekerja supaya bekerja dengan sesebuah organisasi itu. Dan yang keenam ialah faktor lokasi juga menentukan sistem penggajian. Sistem penggajian akan dipengaruhi oleh kos sara hidup setempat, kedudukan geografi kawasan dan risiko lokasi serta kemudahan infrastruktur yang ada. Contohnya kalau kita bekerja di bandar besar, di sini kos sara hidupnya agak tinggi. Contohnya kita bekerja di Johor Bahru. Jadi di sini kita akan mendapat allowance yang lebih tinggi kerana kos sara hidupnya tinggi. Ataupun kita bekerja di kawasan yang terlalu pedalaman, nak pergi kerja tu perlukan kita naik sampan, kita menyeberang sungai dan sebagainya, risiko lokasinya sangat tinggi. Jadi di situ juga biasanya kita akan diberikan allowance yang lebih tinggi. Murid-murid, rumusannya hari ini kita telah pelajari maksud gaji dan penggajian, dua komponen penggajian iaitu gaji dan faedah. Kita telah belajar tentang tujuan kenapa diperlukan penggajian ini dan kita telah belajar faktor yang menentukan sistem penggajian.
Diharapkan murid-murid telah memahami semua isi-isi yang terkandung dalam video kali ini. Terima kasih murid-murid kerana telah mendengar video ini dan menontonnya sehingga selesai. Sekiranya ada sebarang kemusykilan atau pertanyaan, boleh diajukan kepada guru melalui pelbagai medium yang sesuai. Selamat maju jaya, teruskan usaha dan pastikan murid-murid membuat latihan yang telah diberikan oleh guru. Kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang.